Hai guys, selamat kembali ke channel MD Aizat. So, untuk segmen audio review pada hari ini, aku nak kongsikan serba sedikit mengenai speaker terbaru daripada Tronsmart, iaitu Tronsmart Trip. Yang mana menurut Tronsmart sendiri, speaker ini merupakan alternatif kepada pengguna yang mungkin memerlukan speaker pada penggunaan santai. Contoh korang nak buat kerja sampai ada muzik dekat background ke, ataupun korang nak pergi camping dan sebagainya. Yes, Tronsmart Trip ini sesuai untuk digunakan sebab dia jenis portable. Dan untuk pengetahuan korang, speaker ini dijual pada tanda harga jualan rasmi RM119 sahaja. So, dengan tanda harga jualan macam ni, betul ke Bluetooth speaker daripada Tronsmart ni berbaloi? Yelah, biasanya kalau bawah RM150 ni, kadang-kadang kita rasa macam kualiti dia biasa je kan. Kita pun ada rasa was-was lah bila nak beli. So, kalau korang nak tahu dia bagus ke tak, inilah dia video ulasan penuh daripada aku mengenai Tronsmart Trip Bluetooth speaker. Dan tanpa masa lagi, ayuh kita mulakan video ini. So, macam aku cakap awal-awal tadilah, Tronsmart Trip ini merupakan sebuah speaker yang portable. Dia kecil, ringan dan terasa solid. Dan kalau kita tengok sepintas lalu dekat design Tronsmart Trip, kita boleh perasan yang rekaan dia lebih kurang je dengan kebaikan speaker yang ada dekat pasaran. Dia punya design language segi 4 tepat tu buatkan kita sedar bahawa ini adalah sebuah Bluetooth speaker. Kan? Betul tak? Memang design yang Tronsmart Trip ni guna bukanlah satu perkara yang baru. Namun apa yang bezakan dia dengan Bluetooth speaker yang lain adalah dari segi finishing yang digunakan. So, kali ni Tronsmart gunakan finishing jenis mesh fabric dan biasanya material macam ni kita akan jumpa dekat kawasan kapet. Contoh korang ada tikar yang jenis zigzag ataupun jenis kain tenunan dekat rumah tu, yes, reka bentuk dia memang lebih kurang. Dia bukan sama, tapi feel bila pegang tu memang terasa lah seakan-akan kita tengah pegang kapet. Dan secara peribadi, aku cukup suka dengan material yang digunakan sebab dia buatkan kita lagi selesa, lagi grip bila nak pegang speaker ni. Walaupun secara hakikatnya, kita jarang nak pegang speaker lama-lama kan. Tapi bila kita rasa nak bawa Tronsmart Trip ni pergi dekat mana-mana, dia ada feel yang best sebab dia jenis sedap untuk digenggam. Dan kalau korang rasa kurang berminat dengan warna biru yang aku ada ni, korang tak perlu risau sebab Tronsmart Trip juga turut hadir dengan 4 pilihan warna berbeza. So, dia ada warna biru, warna hitam, warna merah dan juga warna kelabu. Memang banyak gila pilihan. Dan bagi aku satu benda yang baik, at least pengguna ni dia ada option lah untuk pilih warna mengikut apa yang diorang suka. Seterusnya, pada bahagian sisi kiri, speaker ini terdapatnya satu pemegang yang mana pemegang dia jenis built-in, korang tak boleh nak cabut. Dan material yang digunakan juga adalah jenis fabric. Boleh kata macam braided fabric punya design lah. Dan pemegang yang Tronsmart bagi ni cukup kuat, rasa solid. Aku dah cuba tarik tapi agak sukar untuk dicabut. So, aku rasa korang pun tak pun nak risau. Mungkin korang nak sangkut dekat bilik ke ataupun nak bawa speaker ni sambil berjalan. Yes, handle dia boleh pegang speaker ni dengan baik. And then kemudian, pada bahagian bawah speaker, terdapatnya 2 kaki jenis getah. Dan obviously, kaki speaker macam ni, dia berguna untuk buat speaker ni berdiri dengan sendiri. Dan kita akan perasan dekat kebaikan speaker, memang diorang akan pakai rubber feet ni. So, memang bagus bila Tronsmart bagi rubber feet dekat speaker ni. Tapi korang kena make sure korang letak dekat permukaan yang rata lah. Macam atas meja, atas rak dan sebagainya. So, dari situlah speaker ni boleh berdiri dalam kedudukan yang sama. Dan pada sisi kanan speaker ni pula, dia ada seal port dan Tronsmart Trip hanya mempunyai 2 jenis port, iaitu port pengecasan jenis Type-C dan satu lagi port untuk kegunaan AUX kabel. Mungkin korang nak sambungkan Tronsmart Trip dengan laptop atau PC korang, yes, dia boleh disambungkan dengan sempurna melalui audio jack 3.5mm. So, memang mudah dan dia tak ada masalah dekat situ. Dan yang terakhir, pada bahagian atas, dia ada button untuk korang kawal speaker ni. Dan bagi aku, butang control dia sangat clicky, rasa sedap bila ditekan. Dan command control dia pun sangat mudah untuk difahami. So, first kali untuk power button, korang tekan sekali selama 2 saat untuk hidupkan dan matikan speaker ni. Dan tekan 2 kali dekat power button untuk panggil voice assistant. Lepas tu untuk Bluetooth button, macam biasa, dia berfungsi untuk pairkan speaker ni dengan smartphone atau PC korang. Dan dekat sebelah dia, terdapatnya volume button untuk naik dan turunkan volume. Dan volume button ini juga turut berfungsi untuk skip lagu ke depan atau ke belakang bila kita tekan button dalam masa 2 saat. And then macam biasa, dia juga turut mempunyai pause dan play button dekat tengah-tengah antara volume button. So, kalau ikutkan agak banyak juga command dia, tapi cukup mudah untuk difahami. Kemudian untuk spare dalam ampula, Tronsmart Trip hadir dengan 10W dual drivers, ada sokongan Bluetooth 5.3 dan menggunakan Bluetooth codec SBC sahaja. Dan secara jujurnya, aku kurang pasti apa yang Tronsmart target untuk Tronsmart Trip ni mungkin lebih kepada portable speaker yang bajet je lah. Sebab kalau kita tengok spek dia macam biasa je kan, tak ada apa yang special sangat. Tapi ada satu benda yang aku boleh puji, yang mana sambungan Bluetooth dia sangat pantas, sangat mantap. Kalau aku dah pairkan speaker ni dengan smartphone aku tak payah risau untuk check sekali lagi dekat setting Bluetooth. Sebab dia akan terus sambung, dia akan terus connect once kita mula hidupkan speaker ini. Aku bagi contoh, aku tekan selama 2 saat. Yes, okay. Korang dengar? Maksudnya dia dah connect lah tu. Okay, aku try play lagu nak bagi bukti lah dekat korang ni.
Tapi lagu tak boleh lama lah, copyright bahaya. Tapi nak tunjuk dekat korang betapa lajunya, memang senang gila. Kalau korang dah start pair, korang dah tak payah risau lah. Dia memang cepat je untuk connect dengan smartphone korang. Cuma aku masih lah ada benda yang aku kecewa bila tahu yang Tronsmart Trip ni dia tak ada multi-point connection. So kalau korang nak sambungkan speaker ni dengan smartphone korang yang lain, korang terpaksa matikan Bluetooth dekat phone yang korang dah connect awal-awal tadi. Okey, aku bagi satu contoh yang mudah. Macam sekarang aku ada dua telefon. Aku ada iPhone 11 dan juga A73 5G. Kalau aku nak pairkan iPhone 11 dengan Tronsmart Trip ni, aku terpaksa matikan Bluetooth yang ada dekat A73 5G. So barulah iPhone 11 aku boleh disambungkan dengan sempurna dengan Tronsmart Trip ni. Kalau aku buat bodoh je, aku hidupkan dua-dua Bluetooth, lepas tu aku on speaker ni, dia akan lebih priority lah kepada smartphone yang kita dah connect awal-awal tadi. So agak leceh sikit lah dekat situ, sebab Tronsmart Trip ni dia memang tak ada multi-point connection. And then kemudian, kalau korang rasa nak bawa speaker ni pergi mandi dengan korang pun, aku rasa tak ada masalah sebab dia ada IP rating IPX7. Dan macam kita semua tahu, IPX7 ni antara IP rating yang bagus. So kalau terkena air pun, dia masih boleh perform. Aku sendiri dah cuba hari tu, aku dah simbah air, aku ada post dekat Instagram, Instastory punya. Tak tahulah kalau korang follow aku, mungkin korang dah tengok. Dan secara overall, dia punya speaker ni masih boleh berfungsi dengan baik walaupun dah kena air. Cuma korang kena pastikan port seal dekat tepi speaker ni sentiasa tertutup. Kan ada port pengecasan dan sebagainya. So bahayalah kalau terkena air. Pastikan korang tutup ketat-ketat, so barulah IP rating dia boleh digunakan dengan sempurna. Dan untuk prestasi bateri pula, Tronsmart Trip hadir dengan bateri berkapasiti 2000 mAh dan menurut Tronsmart, speaker ini mampu untuk bertahan selama 20 jam pada penggunaan 50% volume. Aku sebenarnya tak pernah cuba lagi untuk play lagu selama 20 jam. Aku tak ada masa sebanyak itu untuk test. So aku pun tak pasti sama ada betul ke dia boleh bertahan selama 20 jam. Cuma mengikut pengalaman aku ada test layan movie, layan Netflix selama 2 jam sambil gunakan speaker ni dan bateri dia hanya turun sebanyak 10% sahaja. So kalau kita ikut kiraan, mungkinlah speaker ni boleh capai ikut masa yang dia bagi. Yang mana bagi aku cukup banyak lah, 20 jam tu bukan masa yang singkat kan. So memang boleh enjoy untuk gunakan Tronsmart Trip ni. Dan untuk pengecasan pula, macam aku mention tadi, dia guna port pengecasan jenis Type-C. Tapi sayangnya, dia perlu mengambil masa selama 3 jam untuk penuhkan bateri dekat speaker ni. So memang lama, aku pun tak faham kenapa dia perlu mengambil masa yang terlalu lama. Mungkin disebabkan dia tak ada fast charging, bateri pun besar kan. Tapi bagi aku okey lah, berbaloi 3 jam untuk korang guna dalam jangka masa yang lama. Dan untuk latency performance pula, aku rasa latency dia agak bagus. Walaupun Tronsmart Trip tidak mempunyai sebarang gaming mode dan sebagainya. Namun untuk enjoy penggunaan media consumption pada speaker ni, dia sebenarnya mampu je untuk deliver prestasi latency yang bagus. Aku banyak habiskan masa aku dengan layan Netflix dan so far dia punya audio serta pergerakan mulut bila orang bercakap tu memang synchronize, tak ada rasa delay dan memang boleh rasa enjoy lah untuk layan movie sambil gunakan speaker ni. Cuma memandangkan dia sebuah Bluetooth speaker, agak mustahil untuk aku cakap yang dia tak ada delay langsung. Memang menipu lah kalau aku cakap macam tu kan. Lagi-lagi bila nak main game. Tapi disebabkan penggunaan Bluetooth 5.3 yang ada dekat speaker ni, dia serba sedikit membantu untuk bagi prestasi latency yang lebih baik. Korang akan rasa minor je lah dia punya delay. Dia still ada tapi takkan terasa sangat. Dan agak impressive juga latency dia walaupun harga dia kategori mampu milik. So jom kita layan dulu macam mana latency yang ada dekat speaker ni. Okay, next, macam mana dengan sound quality dia pula? Yang ni korang paling tunggu-tunggu kan? Okay, apa yang aku perasan dekat Tronsmart Trip ni, dia macam lebih fokus dekat dia punya mids dan dia punya treble. Kebanyakan lagu yang aku dengar, memang dia banyak fokus dekat bahagian situ lah. Contohnya lagu Bertahan Terluka daripada Fabio Asher. Kita sebenarnya boleh dengar dengan jelas vokal Fabio tu menyanyi. Dia punya mids memang clear, clarity dia bagus, tak ada bunyi harsh, tak ada bunyi bingit dan tak ada rasa vokal dia muffle pun. Even vokal perempuan pun aku rasa tak ada masalah. Tronsmart Trip ni mampu untuk deliver audio yang baik. Contohnya lagu Kisah Sempurna daripada Mahal ini. Yes, vokal dia tak ada rasa tenggelam dan terasa sedap untuk didengar. Lepas tu kalau nak cakap pasal Imagine atau sound separation dia pun okey. Aku ada dengar lagu rock Welcome to Black Parade daripada My Chemical Romance. Lagu tu kan macam serabut kan. Tapi secara overall, dia punya pemagai instrumen, vokal menyanyi dan sebagainya memang tune. Dan aku agak enjoy juga untuk dengar kebaikan lagu dekat speaker ni. Cuma bila bercakap mengenai bass, aku berpendapat bahawa bass yang dihasilkan tidaklah segempak seperti mana yang ditawarkan.
Bass dia sebenarnya bukanlah flat, kita masih boleh dengar sikit-sikit lah bass yang dia bagi. Tapi aku still rasa yang bass dia sedikit thumpy, tak ada rasa kick, dan boleh kata bass dia macam tak ada energy sangat lah. Contoh kalau korang dengar lagu Animals daripada Martin Garrix, lagu tu kan macam berdentum, doom, bunyi drum dan sebagainya kan. Tapi bila buka lagu tu dekat Transmart Trip ni, dia punya bass tu macam tersipu malu ataupun malu-malu kucing sikit lah nak keluar. So kalau korang ni jenis bass head, mungkin korang takkan rasa puas sangat lah dengan bass yang dihasilkan. But still, untuk tanda harga jualan dia, kalau korang tanya aku sebenarnya boleh je terima sound quality yang dihasilkan. Biasanya, untuk tanda harga macam ni, kebanyakan speaker akan terasa audio yang flat. Tapi dekat Transmart Trip, audio dia bukan flat, dia punya treble dan vocal just nice untuk didengar. Dan satu lagi benda yang aku boleh puji, walaupun Transmart Trip ni merupakan sebuah Bluetooth speaker yang kecil, tapi dia punya volume memang sangat kuat. Kalau untuk sebuah bilik yang tak terlalu besar, korang buka 30% pun dah rasa kuat sangat dah audio dia. So boleh rasa enjoy jugalah untuk gunakan speaker ni. Dan aku ada sediakan full test video untuk test audio dia, so korang boleh layan dulu dan korang boleh judge sendiri macam mana kualiti audio dia. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Dan yang terakhir, macam mana dengan mic quality? Jadi ini adalah contoh mic quality yang datang daripada Transmart Trip. Aku sebenarnya jarang gila nak guna mic yang ada dekat speaker ni. Yelah, biasanya untuk speaker, kita akan lebih guna bila nak layan movie, bila nak dengar lagu atau benda lain kan. So aku pun tak pasti sama ada mic dia kategori bagus ataupun tidak. Tak tahu macam mana nak explain sebab aku memang jarang gila nak guna. But still bagi aku dia convenient. Contohnya korang tengah dengar lagu, tengah layan movie dan sebagainya, tiba-tiba ada orang call. So korang tak payah susahkan diri korang untuk disconnect Bluetooth yang ada dekat telefon korang semata-mata nak buat panggilan. Korang boleh je direct angkat call, lepas tu korang gunakan mic yang ada dekat speaker ni untuk buat panggilan. So memang senang lah kerja harian korang kan. So korang rasa mic quality ni macam mana? Korang boleh judge sendiri kan. Bagus tak? Jelas tak suara aku? Kena tak dengan cita rasa korang? Korang boleh kongsikan pendapat korang di ruangan komen. Okay guys, so aku rasa itu saja untuk video kali ini. Sebarang pendapat yang aku kongsikan adalah berdasarkan pendapat peribadi aku. Dan bagi aku, Transmart Trip ni merupakan sebuah Bluetooth speaker yang bagus. Dan untuk tanda harga jualan macam ni, aku sebenarnya tak boleh nak harap yang bulan jatuh ke riba. Memang agak mustahil untuk mengharapkan prestasi yang overpower sangat pada tanda harga jualan macam ni. Dan secara peribadi, aku rasa Transmart Trip ni sesuai untuk pengguna yang just nak layan lagu. Tapi dalam masa yang sama, korang tak terlalu beri perhatian dekat bahagian sound quality. Korang cuma nak enjoy dengan lagu sambil buat kerja, nak layan lagu sambil mandi sungai, sambil camping, buat BBQ dan sebagainya. Yes, Transmart Trip ini sesuai untuk digunakan dan sangat berbaloi untuk dibeli pada penggunaan santai. Dan jika korang berminat, seperti biasa, aku akan tinggalkan link pembelian dekat description box di bawah. So kalau korang nak, korang boleh beli nanti. Okay guys, semoga bertemu kembali dalam segmen yang akan datang. Thank you for watching, dan kalau korang rasa video ini best, jangan lupa tinggalkan like, komen dan share. Dan jangan lupa juga untuk subscribe di YouTube channel MD Aizat. Jaga diri korang sentiasa, pakai mask bila keluar rumah, and see you guys in the next video. Bye bye.